Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama, saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat mengadakan program pada pagi ini. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya ke sekolah ini. Saya wakil dari Kementerian Pendidikan Malaysia mengucapkan terima kasih atas penganjuran program ini. Yang saya hormati pengetua Tuan Haji Khairul Anwar bin Hakimin, pengetua Sekolah Agama Menengah Muhammadiyah Pekan Sabak. Seterusnya saya hormati pihak pentadbir, penolong kanan mata pelajaran, guru kaunseling, para guru cemerlang dan seterusnya, para guru yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Saya wakil kepada Kementerian Pendidikan bahagian pegawai tata tertib diberi mandat ataupun sedikit perkongsian yang akan saya sampaikan pada pagi ini tentang tajuk yang penting untuk kita bahaskan, iaitu isu-isu etika berkaitan dengan profesionalisme guru. Baik, saya faham kita perlu kesetukan masa. Jadi saya terus kepada agenda kita. Kita akan pada pagi ini bahaskan tentang perkara-perkara yang perlu ditekankan tentang etika keguruan. Baik, kita pergi pada pengenalan. Jadi kita tahu semuanya tentang guru ini satu pekerjaan yang cukup mulia. Cukup mulia, dipandang mulia di masyarakat. Sebab apa? Ia ada berkaitan dengan pembangunan aspek kemanusiaan dalam masyarakat itu sendiri, serta yang membentuk masyarakat itu sendiri ialah guru dalam menyampaikan ilmu kepada masyarakat, iaitu melalui proses penyerapan ilmu kepada setiap individu dalam masyarakat. Jadi Malaysia concern ataupun Malaysia cukup mengambil berat tentang etika keguruan supaya kita menjaga tanggapan orang ramai masyarakat terhadap khususnya tentang profesion mulia ini, iaitu profesion seorang guru. Jadi penting untuk kita sedar kita menggalah satu tanggungjawab yang cukup mulia dalam mendidik masyarakat khususnya. Jadi atas inisiatif ini kerajaan telah mengubah satu undang-undang tentang tata susila profesion keguruan supaya guru-guru di Malaysia ini menjaga imej mereka sebagai seorang guru. Jadi guru dikehendaki melaksanakan tugasan mengikut etika dan peraturan serta melunaskan tanggungjawab mereka sebagai tanda accountability kepada masyarakat. Okey, jadi saya tak perlu nak pergi secara mendalam tentang etika ni. Saya semua tahu berasal daripada perkataan Greek, daripada perkataan asalnya ethos, yang memberi maksud pada sikap atau adat. Merujuk pada kamus Dewan itu sendiri, kita tahu maksud etika tu ialah satu sistem dasar kepada akhlak, adat atau tingkah laku. Jadi konsep etika ini ialah perlakuan seseorang yang diiktiraf oleh masyarakat. Jadi dari setiap apa yang kita iktiraf tu, nilai-nilai baik seorang itu dalam masyarakat. Jadi guru ni satu profession yang dipandang mulia dan dipandang baik oleh masyarakat. Jadi etika ni digubah juga sebagai satu jalan untuk menjamin keharmonian hidup. Kalau etika guru ni dibangunkan supaya apa? Supaya guru ni merupakan profession yang mulia dan orang pandang, supaya menjaga pandangan orang terhadap profession mulianya guru ini. Jadi kita pergi pada slide yang ketiga ini, etika dan perundangan. Kenapa perlu kita kepada etika dan perundangan ini? Ia sebagai satu wasilah
untuk kita gunakan dalam mengawal diri kita ataupun mendisiplinkan diri kita. Apa tujuan dia ialah untuk menjamin kualiti, produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan. Kalau kita perkhidmatan kita sebagai seorang guru. Okay, jadi sini dalam etika dan perundangan ini ada beberapa penekanan yang diberikan. Yang pertamanya tentang peraturan, seterusnya tentang peradaban, peranan nilai, tingkah laku profesion dalam masyarakat itu sendirilah. Baik, kita tengok pada slide ni, peraturan dan tata tertib awam. Okay. Setiap penjawat awam, tak kisah bukan sahaja guru, semua yang menjawab sebagai penjawat pegawai di Malaysia ini, negara kita ini, terikat dengan tata tertib awam ini. Jadi kita pun guru tak terkecuali. Mari kita tengok poin yang pertama, kemestian guru untuk patuh peraturan dalam aspek kelakuan dan tata tertib seperti yang terkandung dalam Peraturan Kelakuan dan Tata Tertib 1993 Pindaan 2002. Jadi tata tertib ini telah diwartakan dan kita punya peraturan, iaitu Peraturan Kelakuan dan Tata Tertib yang digubal pada tahun 1993 dan dipindah pada tahun 2002. Jadi tata kelakuan bagi anggota perkhidmatan awam adalah di bawah peruntukan Peraturan 4. Jadi kita ni pun merupakan seorang anggota perkhidmatan awam, ya. Jadi antara perkara penting yang perlu kita tahu sebagai perkhidmatan awam, yang pertamanya ialah dalam Peraturan 4/1, tegahan guru membocorkan rahsia kerajaan ataupun menentang dasar serta apa-apa yang berkaitan dengan perkara yang kita sebutkan tadi. Jadi Peraturan 4/2 pula, seorang penjawat awam tidak boleh membelakangkan tugas demi kepentingan peribadi. Tak boleh buat apa-apa yang mendahului peribadi ataupun kepentingan diri sendiri dulu. Dan seterusnya, menggunakan pengaruh dan mencemarkan imej sebagai seorang guru. Kita disebabkan Peraturan 4 Perundangan 2 ni, kita tak boleh gunakan kita punya guru ini, jawatan sebagai guru ini dalam pengaruh orang lain untuk menghasut orang lain dalam benci kerajaan dan sebagainya. Okey, ini termaktub dalam peraturan tata tertib. Seterusnya kita pergi kepada isu etika guru. Baik, saya pecahkan ada beberapa perkara penting kat sini yang akan kita sentuh tentang isu yang penting tentang etika guru. Pertama dalam skop PDPC, isu pengurusan darjah serta isu berkaitan disiplin guru itu sendiri. Baik, kita akan pergi yang pertama, iaitu isu berkaitan dengan PDPC. Saya nak highlightkan tentang perkara-perkara yang penting sahaja. Okay, tengok yang pertama ni, antara isu yang terbangkit adalah guru itu tidak menyediakan rancangan pengajaran harian ataupun RPH. Okay. Apa yang akan berlaku jikalau kita tidak melakukan RPH? Kita boleh didenda RM500. Ini mengikut Peraturan 11/B atau Peraturan Pendidikan Kurikulum Kebangsaan 1997. Okey, jadi penting secara rumusnya, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah, amalan yang Islam ajar kalau kita nak buat pun kita perlu lintaskan dengan niat. Okay, maksudnya kita ada perancangan dalam membuat satu amal tu dulu, lintasan di niat. Sama juga dengan kita punya profession ini. Sebelum kita terbang ataupun kita duduk ke medan mengajar, kita perlu kepada persediaan senjata. Inilah senjata kita, RPH, rancangan pengajian harian. Kita tak boleh sembrono je ataupun suka hati kita je nak mengajar apa tanpa ada perancangan. Kalau tak ada perancangan, kita takut kita menerawang. Bila kita ada perancangan, kita ada objektif apa yang kita nak sampaikan kepada pelajar kita, jadi barulah benda itu terpandu dan tiada komplain tentang kesempitan masa dan sebagainya. Dan bila kita tahu masa kita 30 minit,
sesuaikanlah RPH kita, pengajaran kita, objektif kita dalam masa 30 minit. Kalau kita tak buat perancangan pengajian, takut-takut tuan-tuan, perempuan, guru-guru yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, takut-takut kita ni terlebih masa ataupun menerawang, cakap tak sampai, orang kata gitulah. Apa yang kita ajar tu kosong. Kita tak tahu apa yang kita nak fokus sebenarnya dalam pelajar kita. Baik, yang kedua tentang isu berkaitan PDPC yang saya nak highlight ialah tentang kekurangan guru dalam sekolah tentang penggunaan ICT. Kalau kita tahu, kita dalam TS25 ini memang menekankan tentang cara pembelajaran mengikut PAK 21. Jadi kita perlu berlumba-lumba dalam memahirkan diri kita tentang kemahiran ICT. Ada kajian yang saya sempat baca, dalam nisbah satu sekolah itu ada 100 orang guru, hanya 10% ataupun 10 orang sahaja yang mahir dalam penggunaan ICT. Ini penting ya tuan-tuan, sebab tuan-tuan perempuan penting, sebab zaman sekarang ini menuntut untuk kita pandai ataupun mahir dalam penggunaan ICT, terusnya integrate ataupun integrasikan dalam pembelajaran yang akan kita bawa. Kalau sainsnya, kalau matematiknya, kalau bahkan dalam tajwid sendiri pun perlu dalam penggunaan aplikasi-aplikasi terkini, supaya apa, dapat menarik minat pelajar-pelajar kita untuk terus belajar. Sekarang ni tuan-tuan perempuan, anak-anak kita tak minat belajar, bahkan tak minat untuk sambung belajar. Sebab apa? Mungkin kita kena tepuk dada, tanya diri kita sendiri, mungkin kaedah pembelajaran kita ini membosankan dan tak menggunakan kaedah terkini. Jadi perlu untuk kita sentiasa mendalami kaedah-kaedah terkini yang boleh mengasah kita punya nilai ataupun nilai tambah dalam menambah mutu pengajaran kita kepada pelajar-pelajar kita. Supaya apa tuan-tuan perempuan? Supaya mereka ini sering termotivasi untuk terus belajar dan terus belajar, insyaAllah. Baik, seterusnya tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, cikgu-cikgu yang dirahmati Allah sekalian, kita pergi pada isu-isu etika guru yang kedua berkaitan dengan pengurusan bilik darjah. Okay, 4 perkara yang saya nak highlightkan dalam pengurusan bilik darjah ini. Yang pertama tentang hubungan guru dan murid itu sendiri. Okay. Terdapat segelintir guru yang dilantik sebagai yang perlu mengurus bilik darjah ini. Okay. Mereka ini tak, orang kata, tak mesra dengan ataupun tak ambil tahu, tak ambil cakna langsung tentang perihal murid di dalam kelasnya, kelas yang perlu diurus sedia tersebut. Okay. Jadi bila masalah macam ni, guru dan murid nampak sangat kita tahu guru tersebut ada masalah komunikasi. Okay. Guru perlu ambil tahu, ambil cakna, dan kita tak perlu kata mesra sangat, tapi kita tahu macam mana nak tackle pelajar-pelajar kita, jaga hubungan dengan murid. Okay, supaya mereka tahu ataupun kita apa-apa tentang yang berlaku dalam kelas tu kita tahu. Sebab apa? Bila kita gagal mengurus hubungan dengan pelajar di kelas ini ataupun di bilik darjah ini, isu yang paling kita takut berlaku ialah isu keselamatan pelajar. Kalau apa-apa yang berlaku tentang pelajar dalam bilik darjah tersebut, kita tak ambil tanggungjawab, bimbang-bimbang satu akan kita hadapi. Baik, yang seterusnya untuk yang kedua, peranan guru sendiri dalam pengurusan bilik darjah. Kadang-kadang guru ini sendiri tak ambil tahu langsung apa yang perlu dilakukan untuk mengurus bilik darjah. Okay, kita bukannya perlu untuk membuat segalanya daripada A to Z, kita sapu sampah, kita lap tingkap dan sebagainya. Tak, kita ajar murid apa yang perlu mereka lakukan untuk urus bilik darjah. Kita ni sebagai pemantau ataupun pemudah bicara, pemudah cara. Okay?
kita bagi tahu apa pelajar perlu buat, kita minta dia susun jadual kelas dan sebagainya, kita adakan senarai nama kat situ, carta dan sebagainya, supaya apa, selain daripada kita tahu minta pelajar itu tahu untuk uruskan kelas, kita ajar mereka untuk uruskan kelas, secara tak langsung kelas itu akan jadi selamat dan ceria untuk mereka belajar. Okay. Untuk yang seterusnya, yang ketiga, ada isu yang penting kat sini ialah bila ada dalam kelas ini terdapat isu tentang murid yang berkeperluan khas. Okay. Perlu untuk guru yang mengurus bil darjah itu kenal pasti pelajar mana yang berkeperluan khas. Okay. Bukan keperluan khas ni sahaja kita tahu ataupun kita aim ataupun kita beri highlight fokus kepada pelajar yang orang kata ada masalah dari segi orang kata OKU, tapi kita perlu tahu berkeperluan khas ni juga kita kena detect pelajar-pelajar yang terlebih pandai dalam satu kelas tu. Okay, saya bagi contoh, kalau pelajar yang terlebih pandai ni, apa perlu kita buat? Kita perlu ambil tindakan untuk asingkan dia dan masukkan dia dalam kelas mengikut level dia. Kalau dia pelajar, kita rasa pelajar baru masuk dan pelajar pandai, kita masukkan dia dekat kelas yang pandai-pandai. Jangan kita letakkan dia dengan pelajar-pelajar yang biasa-biasa ataupun pelajar yang kurang lah dari segi pick up dia belajar tu. Nanti kita akan zalimi dia, dia pun jadi bosan untuk belajar. Okay, baik, yang keempat untuk yang isu penting ni ialah tentang pengurusan bilik darjah terhadap pelajar-pelajar yang ada masalah disiplin. Okay. Bila pelajar-pelajar dalam tempat yang guru kelas, kita jadi guru terus dalam uruskan bilik darjah tu ada masalah disiplin, kita tak ambil tahu dan kita ambil macam mana risau-risau, pelajar yang disiplin tu akan bermasalah kepada ahli-ahli kelas yang lain. Bila kita tak ambil cakna tentang masalah guru pelajar yang ada masalah disiplin ni, dia akan ganggu pelajar-pelajar yang lain. Ataupun kita tak tahu latar belakang dia, kadang-kadang ada pelajar ni yang mak ayah dia dah bercerai, okay, dan sebagainya, ataupun dia ada masalah banyak masalah dari segi kewangan. Sebab tu dia ada masalah, bila dia ada masalah dari segi kewangan, dia mencuri dan sebagainya. Dan bila kita tak ambil cakna tentang masalah pelajar-pelajar yang ada masalah disiplin ni, bimbang-bimbang dia mendatangkan suasana yang kita tak inginilah dalam kelas. Untuk slide yang terakhir ataupun yang saya akan sentuhkan pada pagi ini, isu etika yang terakhir berkaitan dengan disiplin guru itu sendiri. Baik, para guru yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita di samping kita ini dipandang mulia oleh masyarakat, perlu kita sedar bahawa kita ini merupakan cerminan pada anak murid kita. Kita perlu cuba sentiasa untuk menjadi baik, bukan belagak baik ataupun perasaan baik atau buat baik. Kita perlu berusaha. Sebab apa? Kita ini merupakan cerminan kepada mereka. Okay. Sama macam di rumah, cerminan baik. Kalau anak tu baik, sebab apa? Ya, kebiasaannya mak ayah dia baik. Sama juga kalau guru tu baik, insya-Allah anak murid akan jadi baik. Sebab anak-anak murid yang baik ni, dia memberi cerminan. Sebab apa? Daripada guru tu baik, kebiasaan dia lah. Okay. Baik, saya akan sentuh beberapa isu disiplin tentang etika guru ni. Yang pertama tentang kehadiran lewat ke sekolah. Okay. Terdapat segelintir guru juga yang sering hadir lewat ke sekolah, walaupun contohnya dia tahu masa dia mungkin waktu tu bukan pagi atau kelas dia petang dan sebagainya. Walaupun dia punya kelas itu bukan di waktu pagi tersebut, tapi dia perlu tahu kalau dia perlu hadir ke sekolah pada jam 8, dia perlu hadir pada jam 8 atau sebelum 8. Semestinya dia perlu hadir pada jam 8 pagi. Okay.
bukan sahaja kalau dia dah datang kelas je pukul 10 sampai 11, pukul lepas pukul 11 dia boleh balik, tak, dia tetap kena balik sama dengan guru-guru yang lain. Okey. Ada yang kes yang lebih teruk, guru tersebut ponteng. Okey, ponteng ke sekolah. Sebab ada kadang-kadang guru-guru ni ada dua kerja. Dia bukan sahaja seorang guru, dia juga seorang penceramah. Contohnya, dia bukan sahaja seorang guru, dia juga seorang buat direct sale. Dia ada dua profession dalam satu masa. Okey. Baik, benda ini menyalahi akta sampai tahap pembina guru tu boleh diberhentikan kerja. Baik, untuk isu yang seterusnya ialah tentang guru yang berniaga di sekolah. Okay, saya ingin tekankan di sini bukan sahaja guru, semua penjawat awam. Dalam tak silap saya peraturan 1993, seorang penjawat awam yang ingin berniaga di tempat salah satu tempat ataupun di mana-mana saja perlu mendapat keizinan ketua jabatannya. Okay, kalau kita sebagai seorang guru kalau nak berniaga perlu untuk mendapatkan keizinan pengetua kita. Ini izin. Okay. Sebab dan perlulah kita tahu kita bukan berniaga waktu mengajar, tak boleh, kita tak boleh berumah, benda tak boleh. Okay. Tapi sekarang kalau kita tahu, kita maklum keadaan mendesak untuk kita mencari pendapatan sampingan. Okay, ada yang guru yang boleh untuk membuat roti dan sebagainya, disilakan untuk mencari pendapatan tambahan kan. Tapi jangan kita buat bukan pada tepat pada masanya. Okay, tapi apa yang penting ialah kita perlu mendapat keizinan daripada ketua jabatan kita sendiri. Kalau kita di sekolah perlu dapat keizinan daripada pengetua itu sendiri. Okay. Dan mesti tak boleh melanggar ataupun melanggar tugas hakiki kita iaitu mengajar. Tak boleh lah kita nak pergi meniaga waktu kita mengajar pula kan. Tapi kita kalau di luar takkan tak boleh meniaga, boleh kan. Jadi kita perlu ikut pada kesesuaian. Yang penting perlu pada keizinan pengetua tadi. Terusnya itulah isu, saya rasa dua isu penting yang saya ingin bahaskan tentang kaitan disiplin. Sebenarnya banyak je lagi. Ada yang saya ingin sentuh tentang ini sahaja perkara-perkara yang penting yang perlu kita tekankan disiplin kita sebagai seorang guru. Baik, untuk secara rumusnya saya ingin simpulkan isu-isu yang berlaku yang berleka tentang etika keguruan ini tidak akan berlaku sekiranya pengurusan daripada dasar itu cantik, okay, tersusun. Selain itu mendapat sokongan ataupun kita punya jaringan guru-guru lain yang membantu dalam tugas tersebut positif. Okay. Bila gerak kerja yang positif, kita akan rasa seronok untuk buat kerja, kita tak berkira dan sebagainya. Serta terletak kepada skop ataupun beban tugas yang adil diletakkan dalam pengurusan tersebut terhadap seorang guru. Okay. Bila kita bebankan seorang guru tu banyak kerja padahal seorang guru lain tak ada kerja langsung, jadi dia akan jadi bebanan pada guru yang tu, dia akan berkira lah. Jadi kalau kita ada yang ni dia uruskan bahagian ni dan dia ada dua tugasan, guru ni pada dua tugasan, jadi secara tak langsung dia akan rasa adil guru-guru lain buat ada tugasan yang sama macam dia. Kalau kita bebankan guru ini 3 tugasan sedangkan guru lain hanya 1 tugasan, ataupun ada guru lain yang tak dapat, jadi dia rasa tak adil. Jadi pihak pengurusan perlu peka lah benda-benda macam ni. Baik, saya rasa itu sahaja yang saya dapat simpulkan. Kita kena ingat guru ini merupakan profession yang mulia. Jaga tingkah laku kita, jaga etika keguruan kita supaya
masyarakat tak pandang serong tentang profession yang mulia ini. Sekadar itu yang saya dapat sampaikan pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi pada pihak pengajuk atas program ataupun perkongsian yang mulia ini. Minta maaf kalau saya tersalah bicara, terkasar bahasa. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu atas kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.